Salam hormat dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 10 Februari bersama saya Debbie Amanda Padan. Kita mulakan dengan perkembangan status COVID-19 di Sarawak. Semalam 2 kes kematian baharu direkodkan di Sibu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 55 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media turut memaklumkan terdapat 111 kes positif COVID-19 yang dikesan di Sarawak dengan Sibu 54 kes, Miri 21, Bintulu 12, Dalat 7, Kenawit 6, Kapit 5, Beluru 2, Kuching 2, Lawas 1 dan Betong 1. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 5,871 kes. Kes kematian ke-54 melibatkan seorang perempuan warga tempatan berumur 66 tahun yang telah dimasukkan ke Hospital Sibu pada 30 Januari 2021. Manakala kes kematian ke-55 merupakan seorang lelaki warga tempatan berumur 54 tahun yang telah dimasukkan ke Hospital Sibu pada 21 Februari 2021. Sebanyak 15 kluster masih aktif di Sarawak, namun hanya 3 kluster mencatat peningkatan iaitu kluster Seruas Beluru, terdapat penambahan 3 kes, kluster Junheng Bintulu, penambahan 6 kes dan kluster Rakut Miri, penambahan 1 kes. Semalam daerah Semunjan telah kembali berstatus hijau dari status kuning setelah tiada jangkitan tempatan direkodkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Daerah Kuching pula telah bertukar status daripada status jingga kepada status kuning setelah merekodkan sebanyak 17 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Virus COVID-19 kluster Pasai di Sibu menunjukkan ia serupa dengan virus dari Semenanjung Malaysia dan sedikit penjujukan genetik Britain. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Dato' Sri Dr. Sim Koo Hian berkata, kluster Stutong dan kluster Kranji di Kuching pula mempunyai komponen genetik dari Indonesia dan United Kingdom. Ia berdasarkan kajian mengenai penjujukan genetik virus yang dilakukan oleh Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Jelasnya penjujukan genetik jangkitan yang dialami pada bulan Mac hingga April tahun lalu hingga jangkitan semasa menunjukkan strain yang sama sekali berbeza. There are different mutations of UK because this virus is very smart. They keep on mutating, and now in UK they talk about South African strain now. So it's constantly mutating. Beliau menyatakan demikian semasa sesi Facebook Live yang dihoskan oleh pengurusi Majlis Pembadaran Sibu MPS Clarence Ting. Masyarakat Rumah Panjang terus diingatkan untuk memberi kerjasama sepenuhnya dalam mengekang penularan COVID-19. Susulan terdapat kes positif di daerah Saratok beberapa hari lepas, Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Dato' Ali Biju merayu masyarakat Rumah Panjang untuk mematuhi arahan atau prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan pihak berwajib dari semasa ke semasa. Menurut Dato' Ali Biju, walaupun hanya terdapat 3 kes positif yang dilaporkan minggu lepas di daerah Saratok, namun angka yang kecil itu tidak harus dipandang ringan. Beliau yang juga ahli Parlimen Saratok menjelaskan pandemik yang dianggap cukup bahaya ini boleh merebak dengan pantas jika masyarakat tidak berdisiplin dan mengabaikan pematuhan SOP. Bagi 2 rumah panjang yang dikenakan sekatan pergerakan, Pusat Khidmat Parlimen Saratok kini sedang menyelaraskan usaha bersama dengan agensi kerajaan yang lain untuk menyalurkan bantuan makanan. Sekarang ini Pusat Khidmat P20 Saratok telah membuat bantuan makanan kering kepada rumah sidah dan kita sekarang dalam usaha untuk mengulurkan bantuan kepada rumah sungan di Kementerian Jaya dan juga untuk murid-murid di SMK Saratok di mana mereka ini sebenarnya mereka tinggal di asrama. 2 rumah panjang yang dikenakan sekatan pergerakan di Saratok adalah Rumah Sidah, Sungai Berangan melibatkan 58 penghuni dan Rumah Desmond Sungan, Kamidan Jaya, 69 penghuni. Turut dikenakan kuarantin adalah 32 pelajar SMK Saratok kerana salah seorang pelajarnya didapati positif COVID-19. Pelajar terbabit berasal dari salah sebuah rumah panjang yang dikenakan sekatan pergerakan.
Masalah kesesakan lalu lintas di kawasan sekolah di Miri selesai selepas pihak berkuasa menambah tempat letak kereta dan menaikkan papan tanda lalu lintas. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata sejumlah 111 projek penambahan tempat letak kereta telah disiapkan dengan kos RM500,000. Datuk Lee yang juga Adun Senadin berkata demikian ketika meninjau salah satu projek penambahan tempat letak kereta dan papan tanda lalu lintas di sekolah menengah Jalan Riam di Miri. Jelasnya, kapasiti tempat letak kenderaan sedia ada untuk sekolah yang terletak bersebelahan dengan projek tapak baharu itu tidak lagi dapat menampung jumlah kenderaan yang ada. Beliau berharap projek penambahan itu dapat menyelesaikan masalah tersebut khususnya untuk kegunaan guru dan kaki tangan Institut Teknologi Riam serta Sekolah Baharu Sekolah Antarabangsa Riam Hill. Dalam pada itu, Datuk Lee turut memohon Jabatan Kerja Raya Miri untuk memasang lampu isyarat bagi memudahkan pejalan kaki menyeberangi jalan berkenaan ketika waktu puncak. Persatuan Kedayan Limbang menerima peruntukan khas daripada Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg sebanyak lebih RM5.9 juta. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, melalui peruntukan ini banyak pembangunan yang akan dibuat untuk persatuan berkenaan. Dengan peruntukan ini dapatlah persatuan ini membina pejabat mereka, dewan mereka dan yang lain-lain. Sebab itulah saya merasa gembira dan amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri atas sumbangan yang amat berharga. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota amat menghargai inisiatif Ketua Menteri meluluskan tanah seluas 1.6 hektar tanah bagi pembinaan ruang pejabat dan bangunan persatuan itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan cek peruntukan pembangunan di bilik seminar Anjung Usahawan Limbang. Dalam pada itu, beliau telah menyerahkan cek peruntukan berjumlah RM245,000 yang melibatkan 7 buah kampung bagi pembangunan masjid, surau dan gelanggang futsal. Tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum atau gagal meletakkan tanda harga khas berwarna merah jambu sepanjang tempoh pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan HHMMP Tahun Baru Cina. Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri KPDN HEP Sarawak, Morgan Anak Lelaki Arumugam berkata, peniaga yang melakukan kesalahan itu akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kesalahan menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun bagi individu dan denda sehingga RM500,000 atau kompaun sehingga RM250,000 bagi syarikat. Tambahnya lagi, bagi kesalahan gagal meletakkan tanda harga berwarna merah jambu bagi barangan harga terkawal, pesalah boleh didenda sehingga RM10,000 atau kompaun sehingga RM5,000 bagi individu dan denda RM20,000 atau kompaun sehingga RM10,000 bagi syarikat. Menerusi kenyataan media, katanya sebanyak 16 jenis barangan dikawal harga bersempena Tahun Baru Cina terdiri daripada kategori ayam, telur ayam, sayur-sayuran, barangan kering dan daging khinzir bermula 8 hingga 16 Februari. Seramai 176 orang pegawai penguatkuasa dan 101 orang pegawai pemantau harga KPDN HEP Sarawak akan berada di lokasi tumpuan orang ramai seperti Pasar Awam, Pasar Tani dan Pasar Raya untuk menjalankan pemeriksaan dan pemantauan. Dalam pada itu, Morgan mendedahkan kementerian tersebut telah membuat satu walkabout pemeriksaan skim harga maksimum di sebuah pasar raya di Jalan Penrison semalam dan mendapati kesemua barang kawalan dijual tidak melebihi harga kawalan. Setiap kali sambutan Tahun Baru Cina, ia mempunyai signifikannya yang tersendiri mengikut kitaran 12 haiwan astrologi Cina. Tahun ini merupakan giliran Tahun Lembu Logam mengikut kalender masyarakat Cina. Presiden Persatuan Kebudayaan Hakka Cawangan Sarawak, Michael Leong memberitahu, Tahun Lembu Logam disifatkan sebagai tahun yang penuh cabaran.
Sehubungan itu, menurut Michael Leong, sambutan tahun ini berbeza kerana negara berdepan dengan situasi sukar dengan peningkatan kes COVID-19 di seluruh negara, termasuk di Sarawak yang mencecah 3 angka kes. Jelasnya, tahun lembu logam disifatkan sebagai bukanlah tahun yang mudah kerana ia merupakan tahun pemulihan selepas tahun tikus pada tahun lepas, terutamanya ketika negara berdepan penularan pandemik ini yang menuntut masyarakat Cina menyambut Tahun Baharu Cina kali ini dengan aura dan pemikiran yang positif. So this year, under my personal punya analysis and my personal point of view, tahun ini those people are in new business. Last year you not prepared kan sebab MCO tak dapat jalan, all this thing. So this year they are going to start moving, but not full swing lah. Michael Leong menambah, lembu logam ini digambarkan merupakan haiwan yang rajin bekerja. Menurut perintah, setia, keras kepala namun bertekad untuk menyelesaikan apa yang telah dimulakan dan memiliki kesabaran yang tinggi. Beliau yang ditemui RTM di Kuching menambah, mereka yang lahir dalam tahun zodiak ini, mereka perlu lebih berhati-hati, lebih bersedia selain dapat mengawal emosi dan tidak terlalu yakin dalam segala tindakan. Sebaliknya, merancang dengan rapi sebarang keputusan yang bakal dibuat. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi 10 Februari. Elakkan bersalaman dan sembang dekat-dekat. Jangan abaikan SOP. Kita masih belum menang melawan COVID-19. Saya Debbie Amanda Padan. Salam hormat.